Surau Al-Khairiyah, Kampung Pisang yang dirahmati Allah. Seluruhnya muslimin muslimat, jawatan kuasa surau, sahabat kami Fadil, Cikgu Rostam, sahabat kami juga orang Manjoy, jauh mari, duduk jalan pemimpin Manjoy. Dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada muslimin muslimat ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bertolak daripada Ipoh tadi sekitar jam 4 petang, sampai sini pukul 6 petang. Jadi sempat solat di Bido sekejap, solat asar. Dalam perjalanan tu lebih kurang 68% tu hujan sepanjang panjangnya. Di Bido tu macam sunat ribut taufan, kuat benar angin. Jadi alhamdulillah sampai juga di Kampung Pisang ini. Ni bukan yang berlakon zomba tu kan? Bukan. Sebab orang tanya, ustaz tanya betul kat zombie banyak sini. Jadi saya pun takut juga nak mari. Takut dia kokoknya kita. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita bicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan saya ni saya bawa 2 buah kitab. Sebab saya ni bukan orang yang pandai, saya bawa 2 buah buku. Yang pertama Syama'il Muhammadiyah, yang perlu ada setiap orang pada dalam rumah masing-masing. Saya tak jual kitab ni, saya cuma iklankan saja. Yang kedua kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kalau Syama'il Muhammadiyah dikarang oleh Al-Imam Tirmizi, Rahiqul Makhtum dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan ataupun dibuat sekitar 46 tahun yang lalu. Kedua-dua kitab ni sangat mantap untuk tuan-tuan beli dan baca sebagai pedoman kita tentang Rasulullah, sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang mana disebut sebagai Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya. Dengan sebab munculnya ataupun dilahirnya kepada kita seorang manusia, susuk tubuh yang cukup hebat, basyarun walaysa kal bashari, manusia biasa, nurun fauqa nuri, cahaya bahkan duduk atas daripada cahaya lagi, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saban tahun kita ingat, bukanlah perkara ni perkara yang biasa-biasa, tapi perkara yang dituntut buat khususnya pada akhir zaman. Akhir zaman manusia lebih kenal kepada makhluk selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama yang pandai ni, dia buat macam mana cara nak ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya dengan mengingati tarikh kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita baru ni sambut birthday Rasulullah 12 Rabiul Awal, disebut sebagai Maulidur Rasul. Tarikh kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Walaupun ada khilaf ulama, ada kata 9 dan sebagainya, tapi majoriti ulama mengatakan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal juga disebut sebagai tahun ataupun tarikh kewafatan Rasulullah. Jadi kita sambut 2 dalam 1. Sambut yang pertama tentang gembiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di atas muka dunia ni. Yang kedua, kita nak cerita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk menyampaikan Islam sampailah ke Kampung Pisang di Teluk Intan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ceritanya cukup panjang, tapi saya akan ringkaskan sampai isyak lebih sikit kita berhentilah. Saya nak balik jauh pula tuan-tuan, 2-3 langkah siapa ada rumah. Saya banyak langkah lagi nak sampai ke Ipoh tu. Jadi insya-Allah, Cikgu Rostam kenal lah, saya jenis tak suka ceramah panjang. Dan tuan-tuan mesti suka sebab ceramahnya pendek saja. Alhamdulillah. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, saya sempat belik tadi. Kitab ni ada di maktabah ataupun di perpustakaan di rumah tu. Tapi nak baca tak dan saja. Jadi sempatlah kita baca tadi, yang tertarik sekali tuan-tuan Allah SWT menceritakan kisah bagaimana kalam Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah yang cukup hebat, yang nak saya bacakan kepada tuan-tuan. Mungkin kita dah pernah dengar versi yang lain, tapi ni versi kitab yang paling sahih dalam bab sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ar-Rahiqul Makhtum ni kitab yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan mengarang kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia agak detail sebab pendetailannya cakap sangat luar biasa. Yang mengarang ni Syekh Safiyur Rahman, orang India. Tapi dia mengarang dalam kitabnya dalam bahasa Arab, sangat-sangat kemah-kemih lah tuan-tuan sekalian. Dan kita ada versi Melayunya, tuan-tuan boleh belilah, insyaAllah. Harganya 65 riyal saja. 2 kotak gokok dan hei.
Baik. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan yang cukup mulia. Syaibah ataupun orang kenal sebagai Muttalib, Abdul Muttalib. Muttalib sebenarnya adalah bapa saudara kepada Syaibah. Syaibah dilahirkan di Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Syaibah bin Hashim. Hashim tu moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Nabi nama apa tadi? Syaibah. Sekitar umur dia 7 dan 8 tahun ataupun 8 tahun, Muttalib bin Abdul Manaf datang ambil Syaibah daripada ibunya yang bernama Salma. Ada nama Salma sini? Ada? Tak ada. Salma? Tak ada. Salma minta izin daripada Salma sebab datuknya Hashim pergi berdagang. Memang sifat keluarga Nabi ni businessman belaka. Pergi berdagang dan dia juga sebagai bertanggungjawab untuk memberi minum orang yang datang ke Mekah Al-Mukarramah. Maka antara isteri namanya Salma melahirkan anak namanya Syaibah. Syaibah ni disebut sebagai Syaibah bin Hashim, juga dikenali sebagai Abdul Muttalib. Dia kena dibawa balik daripada Yathrib sebab dia kena menjawat ataupun menerima perwarisan perjawatan, orang kata menteri atau orang paling pembesar di Mekah ketika tu. Dia kena ambil alih jawatan tu balik. Jawatan tu dia kena bawa Syaibah daripada Yathrib mari ke kota Mekah Al-Munawwarah. Maka mula-mula pujuk kepada Salma. Salma kata tak boleh. Dia kata dia kena menjawab jawatan yang ditinggalkan oleh ayahnya Hashim. Maka by hook or by crook kena bawa dia pergi ke Mekah. Akhirnya bawa lah, dibenar Syaibah pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Waktu tu usianya 7 ataupun 8 tahun. Darjah 1 ataupun darjah 2. Dia duduk di belakang Muttalib bin Abdul Manaf. Itu sebab bila dia sampai di Mekah, orang ingat itu budak budak ni maksudnya hamba kepada Muttalib. Maka dia kata, inikah Abdul Muttalib? Mana ni hamba Muttalib ke? Maka Muttalib kata, celakalah engkau. Nah, celakalah kamu. Sebabmu ni pembesar, bakal menjawab jawatan besar dalam kepimpinan Mekah ketika tu. Maknanya dia ni bukan orang biasa-biasa, dia orang luar biasa. Syaibah. Syaibah dikatakan sebab dia ada uban sikit dan sebagainya. Dipendekkan cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Syaibah ataupun namanya Abdul Muttalib tu kekal nama dia. Gelaran tu Abdul Muttalib kekal. Sebab dia kalau di Mekah, dia akan duduk di belakang Muttalib. Pergi mana-mana pun dia akan ikut Muttalib ni. Sebab dia masih kecil waktu tu. Maka orang panggil dia Abdul Muttalib yang kekal sebagai hamba kepada Muttalib itu. Baik. Syaibah berkahwin dengan Fatimah. Maknanya opah Nabi pun nama Fatimah. Kita opah kita nama Fatimah, anak kita nama Nelofa. Tak letak nama Fatimah. Tak, segang dia kata, orang panggil Timah. Anak saya nama Syarifah Fatimah Zahra. Saya panggil dia Timah. Dah kekal dia pun sebut Timah. Tengok macam mana nama dia singkatan. Dah sebut Fatimah kan panjang sangat. Maka kita ataupun Timah ikutlah. Asalkan nama tu nama mulia. Kita nak nama popular ke nak nama mulia? Cuba jawab. Popular. Anak saya mesti nak popular. Zaman sekarang orang gila popular. Dia rakam, dia tengah berak pun ada. Dia tak ada kerja. Nak popular. Orang dulu nak dengan kemegahan disanjung. Sekarang orang nak dikecam. Tu pun popular. Kalau tuan-tuan buat bisnes, nak maju, cuba buat isu. Akan majulah bisnes tuan-tuan. Buat orang supaya kecam kita. Semakin dikecam, semakin hebat jualan. Ingat, itu tip saya bagi pada tuan-tuan pada hari ini. Jual goreng pisang cuba pakai suara dalam saja. Ramai orang mari. Mula-mula ambil gambar, beli juga. Tak percaya terus buat. Jangan salahkan saya sarankan saja. Ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kenal Syaibah, nama datuk Rasulullah, nama sebenarnya Syaibah, bukan Abdul Muttalib. Isteri dia nama apa? Fatimah. Maka dapatlah anak seramai 10 orang lelaki. Anak lelaki saja 10 orang. Dan yang paling dia sayang Abdullah. Yang paling kacak di kalangan 10 lelaki tu anaknya Abdullah. Tapi peristiwa yang cukup panjang yang pernah kita belajar,
dia pernah bermimpi terdapat satu telaga. Ada masalah yang besar di Mekah, kekurangan air ketika itu. Telaga Zamzam telah terbenam ataupun telah terkambus. Akhirnya Abdul Muttalib ataupun Syaibah di tempat tertentu wujudnya telaga ini. Dan dia bernazar dan bernazar kalau jumpa telaga tersebut, dia akan sembelih salah seorang daripada anak dia. Tengok tuan-tuan sekalian, bukan main-main nazar sembelih anak tu. Tuan-tuan jangan buat. Yang ni saya tak suruh. Saya kalau anak saya dapat nikah seorang lagi, saya nak sembelih anak saya seorang, masuk penjara tuan-tuan. Maknanya ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, termaktublah dalam catatan dia telah bertemu dengan telaga tersebut. Akhirnya dia nak melaksanakan perjanjian dia. Jadi orang Arab ni dia akan ambil anak panah, letak nama anak-anak dia, 10 orang nama anak, termasuklah Abu Lahab, termasuklah Abdul Muttalib, termasuklah Hamzah, termasuklah Nabi kita, anak ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Letak, campak aja, naik nama Abdullah. Naik nama Abdullah ada 2-3 riwayat. Bila sebut naik nama Abdullah, dia sudah ada gelimang-gelibu dah. Sudah, dia kata, ni anak paling aku sayang. Tuan-tuan, kita ada ramai anak. Saya ada 5 orang anak. Tak ramai lagi, target 11. Boleh tak capai? Usaha tangga kejayaan, kata. Allah Allah dapat kedak, tapi setakat ni 5. Dalam 5 ni sayang sekali. Bukan sekali, banyak kali. Dia buat salah, tak apa, kita backing. Abang lain buat salah, penapar terus atas muka. Maka dalam ramai-ramai 10 lelaki dan ada juga perempuan, 10 lelaki ni dia sangat sayang kepada Abdullah. Tapi bila cabut undi untuk sembelih, naik nama Abdullah. Sudah, dia kata. Tukar. Ada riwayat kata 10 ni ditukar dengan satu nama, ditukar dengan 10 ekor unta. Maka mesyuaratlah mereka ni macam mana. Ada 2-3 riwayat dalam cerita tersebut yang mengatakan salah satunya dia pergi jumpa Tok Bomo perempuan ketika tu, ada di Mekah. Tok Bomo perempuan. Tok Bomo ni kata macam ni lah, letak nama Abdullah. Sebab dia 2-3 kali naik, 2-3 kali buat undian, naik Abdullah, buat undian, naik Abdullah. Risau. Orang kata jangan bunuh Abdullah, dia ni paling bagus anak kamu, paling comel anak kamu, kalau kamu bunuh kamu menyesal. Dia kata, dia bukan cakap lah, cakap Arab, kamu menyesal. Ketika tu dia mengujuk dengan seorang Tok Bomo wanita. Mana ni pergi bertemu Tok Bomo wanita, tanya tentang isu ni. Maka Tok Bomo tu kata apa, macam ni lah, letak nama dia Abdullah, satu lagi, satu ke anak panah, letak tulisan ibil ataupun unta. Kemudian kamu campak, naik yang mana? Bila dia campak, naik Abdullah. Kalau naik nama Abdullah, kamu tukar dengan 10 ekor unta. Dia pun campak sekali, naik nama Abdullah, naik nama Abdullah, sampailah 10 kali, cukup kali ke 100, baru naik nama unta tu. Maka tuan-tuan macam Allah, diriwayatkan bahawa lepas itulah dia rasa selamat dah. Sebab Tok Bomo tu kata naik nama Abdullah, tukar lagi 10 ekor. Dia tak kata naik Allah sembelih terus, tak. Bijak jugalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Nabi kata, aku ni anak daripada 2 orang yang nak disembelih. Siapa dia? Datuk Nabi namanya Ismail ibn pernah nak kena sembelih, dan ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib ni pun pernah nak kena sembelih oleh ayahandanya tadi. Nak sebutnya apa tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala ni aturan Allah. Allah memilih daripada keturunan yang mulia, daripada start daripada Nabi Allah Adam AS sampailah ke dalam tulang sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib ini. Nabi Muhammad senantiasa berada pada tulang belulang ataupun sulbi orang yang benar-benar mulia belaka. Tak ada orang yang tercela. Bahkan Nabi keturunannya tidak ada keturunan yang main kok belakang, tak ada. Maksudnya tak berkahwin, main jalan belakang, tak. Semuanya berkahwin belaka. Termasuklah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah ini seorang lelaki kacak, businessman yang berjaya, orang terkenal dengan baiknya Abdullah. Sampai makcik-makcik dikatakan bahawa kacaknya Abdullah ni, kalau dia lalu satu lorong, contoh lorong ni, lorong akhir sekali, lorong berapa? 16. Siapa cakap tadi? Lorong 16. Kalau makcik-makcik duduk, bukan makcik, 4 darah duduk belakang tu. Terlagu kan, 4 darah duduk situ. Kalau Abdullah lalu, 4 ni akan tengok dia. Bukan setakat tengok, tak akan lepaskan pandangan sampai dia habis.
Kita lalu. Empat-empat tu mutah terus. Tengah makan tu luah balik. Allah, pecah muka dia kata lalu. Abdullah ni kacak. Maka ada satu riwayat mengatakan, pernah ditanya kepada wanita-wanita selepas Sayyidina Abdullah ini berkahwin dengan Aminah bintu Wahab. Dia kata lepas tu orang perempuan tak minat dah Abdullah ni seperti mana dia minat sebelum dia kahwin. Maka dia mengatakan sebab Muttalib. Dan cahaya tu telah berpindah daripada tubuh Abdullah pergi ke dalam rahim siapa dia? Aminah bintu Wahab, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pun kita tahu dah. Cuma saya nak baca yang ni supaya syahid saya pada malam ni, nak cerita pada tuan-tuan. Saya puas hatilah saya cerita ni. Baik, ketika mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waktu tu umur Nabi 2 bulan dalam kandungan ataupun sebulan kata ulama, maka meninggallah Abdullah ketika pulang daripada Syam berniaga, tinggal di Yathrib. Yathrib kampung dia. Kan saya sebut tadi. Tu sebab Madinah dengan Mekah ni tak ada jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu hati mati Allah, sakitlah dia dan meninggal dunia. Ditakdirkan macam tu. Maka kata ulama, kalaulah Abdullah itu hidup sampai Nabi besar dan Nabi jadi Nabi, pastinya ketika tu Abdullah telah memangku jawatan Perdana Menteri Mekah ketika tu. Dan kalau dia meninggal dunia, Nabi automatically akan naik jadi Perdana Menteri Mekah. Tapi tak, Allah wafatkan Abdullah. Meninggalkan dunia. Maka sedihlah Aminah bintu Wahab bila sampai berita tersebut. Kemudian dalam sekitar masa 9 bulan lepas tu, dia pun melahirkan anak, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang tak pernah diberi oleh penduduk Mekah dan orang ketika tu, tak pernah sebut nama Muhammad. Tapi Abdul Muttalib beri nama cucunya itu Muhammad. Muhammad senantiasa dipuji oleh orang lain. Kita tak nak letak nama anak kita Muhammad kat depan. Nabi kata khairul asma, sebaik-baik nama, ma ubbida wa ma hummida, apa dimulakan dengan abdu, apa yang ada hamdu. Muhammad, Mahmud, Ahmad, ini nama terbaik. Sebab orang tanya pada saya, ustaz, nama apa bagus untuk cucu saya akan bagi nama sahabat-sahabat. Contoh timbalan pengurusi, nama Muawis. Dia tanya apa makna Muawis, saya letak tadi ada seorang sahabat namanya Muawis bin Afra yang pernah memenggal kaki keldai unta Abu Jahal dalam perang Badar. Allahu Akbar. Nah, 2 orang nama Muaz bin Amru bin Jamuh dan satu lagi Muawis bin Afra. 2 ni duduk di samping. Saya cerita sikit lah bagi semangat pada timbalan pengurusi. 2 ni dalam perang Badar duduk di tepi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pakcik, mana Abu Jahal yang pernah buat khianat pada Rasulullah? Maka kata Abdurrahman bin Auf ketika tu, aku berharap pemuda ni senantiasa ada di tepi aku, jadi bodyguard aku. Tapi bila aku melihat Abu Jahal pergi mari, aku kata, itu wahai pemuda, itulah Abu Jahal. Lantas demo berdua ni yang muda ketika tu, macam Haji, muda lagi nak. Dia pun mencantas kaki tu, menyebabkan Abu Jahal tersungkur jatuh. Tapi yang membunuh Abu Jahal, dia hanya menjatuhkan Abu Jahal. Yang membunuh Abu Jahal siapa, dia agak-agak. Siapa dapat saya bagi kokoting 1, 2, 3. Tak dapat jawab, alhamdulillah. Yang membunuhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia yang penggal kepala Abu Jahal. Jadi 3 orang bertanggungjawab ketika membunuh Abu Jahal. Namanya Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Muaz bin Amru bin Jamuh, yang Muawis bin Afra radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, Nabi pun lahir. Kita dengar lagu Raihan, runtuhlah istana Kisra Parsi. Dia tu 14 runtuh. Hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Api sembahan Majusi ribuan tahun tak pernah terpadam. Dan peristiwa yang terjadi di Mekah saja dapat dilihat dalam catatan sejarah. Mereka merasakan suatu luar biasa yang berlaku. Gempa bumi tak ada, tiba-tiba jatuh habis istana Parsi itu. Ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata Nabi telah berkhatan, maka dalam kitab Safiur Rahman ini mengatakan Nabi tidak terus berkhatan, tapi Nabi dikhitankan oleh datuknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ini. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebut ni cerita ni.
kampungan Bani Sa'ad datang anak susuan, datang ibu susu daripada kampung. Halimah menyatakan bahawa dia dan suaminya membawa anak mereka yang masih kecil dan masih dalam penyusuannya keluar dari kampung mereka. Kampung ketika itu sedang kemarau yang hebat. Mereka bergabung dengan rombongan Bani Sa'ad bin Bakar mencari anak susuan. Halimah mengungkapkan, ni dinaqal oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirah Rasulullah. Dia kata apa? Masa itu adalah musim kemarau, kami tiada bahan makanan sedikit pun. Dia berkata, saya menunggang keldai betina berwarna putih coklat. Kami juga membawa unta betina tua milik kami. Dahlah, keldai tu betina, unta pula tua dah, susu tak ada. Keldai pula slow jalan. Tuan-tuan pernah tengok kedai laju? Jarang laju, kecuali kita kena ketuk bawah di pecuk. Saya belajar Mesir dulu, bunyilah. Tu Nabi kata, kalau dengar pekikan keldai, minta jauh daripada syaitan, sebab dia dapat melihat setan. Tapi kalau dengar ayam berkokok, minta pada Allah doa. Banyak-banyak. Ni kita buat biasa, ayam berkokok, kita lempar dengan selipar. Kiok, tekuk ayam tu. Sedangkan dia nampak malaikat turun dengan rahmatnya. Nah, keldai tak ada sini, tuan sekalian. Demi Allah, tidak lagi mengeluarkan susu walaupun setitis. Betapa tuanya unta itu. Dia bawa unta. Kami tidak boleh tidur sepanjang malam kerana keliquni, merengek. Sebab dahaga yang amat, lapar yang amat sangat. Dia punya susu pun tak ada. Bayang tuan-tuan sekalian. Tapi dia pergi juga sebab ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tuan-tuan, aturan Allah. Hujan lebat ni tak payah pergi pun tak apa, tapi aturan Allah mari juga. Bukan sebab makan yang ada kat belakang tu, tapi disebabkan nak dengar apa pengisian tentang Maulid Rasul ini. Harapnya macam tu lah. Kalau tuan-tuan datang sebab nak makan, dapat makan, jangan risau. Fahij, kita akan dapat apa yang kita niatkan. Baik. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, air susuku nyaris kering sehingga tidak cukup untuk menghilangkan rasa laparnya. Tanyalah orang perempuan, kalau susu kering, anak pula lapar. Bukan bapak lapar, bapak pergi ke darah kat belakang dapur tu. Ni anak ni dengan susu lembu pun tak ada dah. Dutch lady ke, susu apa tak habis. Susu kita pun tak ada. Letih orang sekalian. Tak letih. Nak isyak yang ayah tak ada. Lagi tak ada. Jadi ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada makanan pula pada unta betina kami hanya boleh berharap sekiranya ada pertolongan dan jalan keluar saja. Keldai betina yang kutunggangi berjalan dalam kepayahan, mana susah, slownya berjalan, kata ulama, lantaran kurus dan telah lemah sehingga ditinggalkan oleh rombongan kami. Bergerak sama-sama tapi kena potong habis. Depa laju ke depan. Akulah paling last sekali. Pada kami yang ditawarkan bayi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak daripada menerimanya. Bila ajukan ni Muhammad, ni budak kecil ni, anak yatim, semua kata la ala urid, aku tak nak. Sampailah kepada Halimatus Sa'diyah pun sama. Ni tak. Sebab mereka waktu tu keluar ke Mekah untuk cari upah menyusukan anak-anak orang yang berada. Halimatus Sa'diyah ni juga tuan-tuan sekalian, Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi itu pun menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Maknanya usia Nabi dengan bapa saudaranya tidak jauh mana. Baik. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kami memang mengharapkan bayi yang masih mempunyai ayah. Kami katakan apa yang boleh dilakukan oleh ibu dan datuknya. Kalaulah tak ada ayah, macam mana dia nak tanggung budak ni? Dipikir dunia lagi ketika tu. Tapi ditakdirkan tuan-tuan, kalau kita baca kitab Barzanji lagi menarik. Yang makcik-makcik baca Barzanji waktu orang nak sambut dia, nak cukur kepala budak tu. Kitab tu lagi syok kita baca. Tapi yang ni pun seronok dah. Dia kata apa? Setelah mencari ke seluruh kota Mekah, pergi seluruh pelosok Mekah, cari baby lain, tak jumpa dah yang lain. Sebab kawan-kawan dah ambil. Kok mana pun, dia kata aku tidak akan pulang ke perkampungan Bani Sa'ad kecuali mesti bawa bayi balik. Last sekali mereka pergilah balik ke rumah Aminah bintu Wahab. Ada cerita lain yang lebih nampak macam hebat bunyi cerita, tapi tidaklah sahih. Ada dikatakan unta betina yang dia bawa tu dia nak jual dah. Nak jual pun orang nak beli tu pun kata, kami beli ni bukan untuk bawa ke mana-mana. Beli nak sembelih, ambil daging je. Maka dah jual pun. Waktu nak sembelih sebut, unta tersebut lari litang
Unta tu tiba-tiba jadi semangat boleh lari. Dan dia lari bukan slow, lari sampai depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat. Riwayat yang ketiga, Abdul Muttalib diminta oleh Aminah untuk cari ibu susu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana rumah Aminah, ada orang bisik Talib, carilah Halimatus Sa'diyah. Cari Halimatus Sa'diyah. Siapa pula bisik pada dia? Allahu a'lam. Bila dia carilah kawasan Mekah, jumpalah Halimatus Sa'diyah dan dibawa datang. Ini kitab Barzanji sebut. Dibawa datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu dibawanya Rasulullah, maka kata Aminah, ya antum ahla badiyah, kamu orang kampung, mesti kamu cari orang nak suruh, mesti mencari budak untuk kamu susukan. Mereka dia kata, in hadha tiflul yatim mata abuhu wa kuntu bihi hamila. Ni anak yatim, ayahnya telah meninggal dunia waktu tu aku sedang mengandung. Maka Halimah ketika tu kata, minta maaf lah, saya tak akan ambil anak yatim ni. Dan dia pergi bertemu dengan suami dia. Suami dia kata, pergi sekali lagi, tunjukkan aku, dullan, tunjuk aku mana budak tu. Ni dia 3 riwayat. Ala kulli hal, ceritanya hampir sama, mengatakan mereka pergi ke rumah Aminah bintu Wahab. Ketika mana dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depan dia Nabi dibalut dengan kain sutera berwarna hijau, dibedung dengan kain warna putih, atasnya ada kain letak tu warna hijau, hijau putih. Kita nak letak bawa pergi. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dikata apa, tengok ni ni seronok saya kata. Maka Halimah meneruskan, maka kembalilah saya mengambil bayi itu, suatu saya tidak merasakan bebannya. Bila mana diberi je Nabi Muhammad dekat pangkuan seletih daripada kampung Bani Sa'ad tadi, hilang tu letih tu. Ini namanya irhas. Apa dia tuan-tuan? Irhas. Irhas ni amrun khariqun lil adat, perkara mencari adat yang Allah beri hanya kepada Nabi-Nabi sewaktu mereka masih kecil. Namanya irhas. Bila besar namanya mukjizat. Kita ada tak irhas? Tak ada. Saya kata bodoh, untuk Nabi saja. Nama saya Nabi Ustaz? Tak, mu bukan Nabi yang dimaksudkan. Walaupun nama kita Muhammad, Nabi Muhammad nama. Tak ada. Tetap kita orang biasa. Baik. Kemudian dia kata apa? Tak kala mengendongnya, rasanya semua beban lain hilang. Ku bawa bayi ini menaiki bayi itu dalam pangkuanku dan cuba menggapai puting susuku. Ni kata Syekh Safi Rahman Al-Barak. Maknanya macam anak kita lah, anak saya Muhammad, anak saya nombor 5 nama Muhammad. Nak susukan dia tarik baju mak dia. Dia tahu dah posisi mana tepat tu. Dia tak tarik baju saya, tak ada benda. Ada bulu dada je tak. Dia tarik. Jadi Nabi Muhammad waktu tu dia nak gapai puting susu Halimatus Sa'diyah. Ku berikan puting susuku padanya. Ajaib, dia kata, bayi ini tenang meminum air susu daripada puting susuku. Asalnya tak ada susu. Ada riwayat yang lain mengatakan sebelah susu ni memang tak ada langsung. Bila diletak di sebelah sini, sebab anak Halimah dia menyusu sebelah sini. Saya tak ingat belah mana. Anak dia seorang, dia bawa anak kan masih kecil menyusu. Anak dia sebelah. Nabi Muhammad sebelah posisi yang memang tak ada susu langsung. Bila letak je mulut Nabi dekat puting susu tersebut, dia pun isap, nyok, isap, keluar susu yang banyak. Makna Nabi sejak tak berebut dengan orang tu. Tak? Ni kita berebut, anak dengan mak tak. Anak dengan ayah berebut dah saya. Berebut dah sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Nak sebutnya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dia, bahkan anakku sendiri kenyang. Selepas itu kedua-dua anak ini tidur dengan nyenyak. Allah seronoknya tuan-tuan. Ni anak ni Halimatus Sa'diyah ni. Makcik kalau ada zaman Nabi nak tak menyusu Nabi? Nak tak kata pilih sebab Halimah dah pilih lah. Kalau tanya seronok nak. Kalau kita tahu, tapi sebab tak tahu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kita kalau dapat jagalah, bakal mufti Perak satu masa nanti. Tu mufti tu makcik yang jaga dulu. Macam tengoklah video tentang yang di Pertuan Agong, makcik yang ngasuh yang Pertuan Agong. Kan orang buat rakaman, tiba-tiba buat video dia. Oh, dia gembira tak? Gembira sebab dia mengasuh yang di Pertuan Agong. Nabi Muhammad bukan yang di Pertuan Agong, lebih pada tu lagi.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab Halimatus Sa'diyah sangat Nabi sayang, tuan-tuan sekalian. Sebab darah dia ada dekat darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susu dia tu jadi darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu kedua-dua anak ni tidur nyenyak, padahal sebelum itu kami tidak dapat tidur dengan nyenyak. Mendekati unta tuanya dan mendapati puting susu unta itu dipenuhi dengan air susu. Tadi tak ada susu, sekarang penuh dengan susu. Diperahnya dan diminum hingga kedua-duanya Halimah dan suaminya dan kekenyangan. Halimah meneruskan, pada pagi harinya suami saya berkata, Halimah, demi Allah kamu telah mengambil seorang yang diberkati. Saya pun membalas, demi Allah memang itulah harapan saya. Halimah meneruskan perjalanan. Pagi itu kami meneruskan perjalanan dan dia kata keldai betina yang dia naik tadi, yang slow tadi, tiba-tiba dapat memotong keldai-keldai yang lain yang jalan lebih dulu pada dia tadi. Sehingga mereka mengatakan, wahai Halimah, tu ke keldai yang kamu naik pergi ke Mekah tu? Dia kata, naam, betul lah, inilah keldainya. Ini cerita yang kita pernah dengar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tapi kita nak sebut kepada kita bagaimana mulianya Halimatus Sa'diyah daripada ramai-ramai makhluk yang ada di Mekah ketika itu dan sekitarnya, bagaimana Allah memilih wanita ini dan suaminya dan keluarganya untuk memelihara Nabi kita Muhammad. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Bila cukup umur 2 tahun, habis dah susu, menyusukan Rasulullah, dia minta izin dengan Aminah bintu Wahab untuk jaga lagi. Maka diberi masa sampai 3 tahun lagi. 5 tahun Nabi berada dalam jagaan Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Tuan sekalian, ni keadaan. Ni cerita pada tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita lebih lanjut, itu mukadimah saya pada malam ni. Tuan-tuan belilah buku namanya Ar-Rahiqul Makhtum, pergi mana-mana kitab lah, insya-Allah. Yang kedua, kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya banyak kali cerita dan para ulama juga menceritakan bahawa kalau tuan-tuan beli kitab Syama'il Muhammadiyah ini, ni bukan bid'ah Ada sini geng-geng salafin. Saya bukan bid'ah. Saya nak sebut tuan-tuan, kalau beli kitab ni ibarat tuan-tuan jemput Nabi masuk rumah tuan-tuan. Nampak macam pelik tapi benar. Kata Datuk Dr. Zahazam Muhammad, beli kitab Syama'il Muhammadiyah bukan sebab dia tokeh Telaga Biru, tapi sebab dia cerita mengenai ilmu dan kalam para ulama. Sebab kitab Syama'il Muhammadiyah ni kitab kesempurnaan Nabi Muhammad. Kita boleh kenal Nabi Muhammad daripada atas sampai ke bawah. Apa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata seorang ulama, dia kata kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah dan dia dapat selesaikan masalah kita, itu tandanya Nabi sedang menolong kita. Itu ibaratnya. Maksudnya betapa mulianya kitab dan barakah. Mukadimah saya tuan-tuan, isinya 5 minit saja. Yang pertama saya sebut pada tuan-tuan Allah, Nabi Muhammad wafat lama dah. Ribuan tahun Nabi wafat meninggalkan kita. Kita hanya boleh melihat madah pujian kepada Rasulullah. Lagu Qamarun, lagu apa lagi? Tak. Ya Hanana, puji Rasulullah, selawat. Ya Badratim, selawat pada Nabi Muhammad. Kita kena arahkan balik tuan-tuan. Tahun depan tuan-tuan kena buat pertandingan, panggil anak-anak pertandingan selawat pada Nabi Muhammad SAW. Ini sebab kita berada pada marhalah fitnah yang cukup besar. Fitnah nombor 1, contoh yang baru, Emmanuel Macron tu mana? Emmanuel Macron. Dia mempersetujui karikatur yang dibuat oleh seorang pelukis, seorang cikgu yang dipenggal kepala dia. Dia kata betul lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejian yang dibuat oleh mereka ni bukan sekarang, sejak dulu lagi wujud macam tu. Cuma kita boleh di hadapan kita, sama ada kita kecam dia dengan kecaman hashtag dia ke, tag dia dalam Instagram dan sebagainya, tapi setakat tu je. Kita nak sebut tentang Allah Subhanahu wa taala, kenapa beraninya orang kafir buat gitu kepada kita? Sebab betapa lemahnya kita berbanding mereka. Kita ni orang panggil tak ada telur, tahu? Walaupun semua-semua ada telur belaka. Dengan saya pun ada, tapi keteluran kita tu tak kuat untuk menakutkan golongan kufar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia nak pergi perang, contoh perang Badar, sebelum pergi perang Allah sudah datangkan rasa takut dalam hati tentera-tentera kufar. Rasa takut tu dah ada dah. Kita nak pergi perang, tak pergi perang lagi, kita yang takut macam Allah Subhanahu wa taala. Tengok Amerika dengan armada dia, dengan dia punya pesawat tanpa pemandunya, pedo pada kita, kita rasa mati kita, mangkor kita yuk. Macam mana nak lawan dia, man? Kita kata
Awal-awal lagi kita surrender dah. Bukan maksud saya suruh berjihad. Maksudnya betapa kita ni karusa isail. Sama seperti mana buih di lautan. Yang banyak tapi tak ada langsung kekuatan. Kita ada masalah apa tuan-tuan? Nombor satu, hubbud dunia. Sayang sangat pada dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut mati. Cari dunia tak salah. Tuan-tuan nak cari dunia banyak mana pun ambil lah. Tapi jangan letak dalam hati. Letak dalam poket sudah. Buat keluar bila-bila masa. Letak di tangan cukup. Tapi manusia sekarang sibuk dengan... Tuan tengok dalam media sosial sekarang. Kalau tak ada, tak payah ada pun tak apa. Tapi kalau ada, cuba perhatikan anak-anak Melayu kita sekarang. Yang bergiat aktif dengan TikTok. Maka ada setengah ustaz yang bergiat aktif dengan TikTok juga. Dia buat TikTok dakwah. Tak apalah, ikut suka mula. Nak. Saya tak reti nak buat TikTok ni. Mari pula sekarang ni Bigo. Bukan bingo. B-I-N-G-O tu bingo. Bingo tu kita main dengan anak kita tu. B-I-N-G-O. Nah. Ni Bigo. Bigo ni satu aplikasi yang mana anak-anak wanita Melayu. Orang lain saya tak kisah. Melayu kita ni. Bukan Melayu Indon. Melayu Malaysia. Yang mendedahkan tubuh dia makcik. Tudah tubuh dapat like, dapat sokongan, dapat undian, dia dapat duit daripada penjanaan benda tersebut. Kalau dulu kita risau anak-anak duduk keluar daripada rumah malam-malam, keluar balik lambat, sekarang patut kita risau anak kita dalam bilik seorang-seorang. Kena risau. Apa benda dia buat? Apa benda anak kita buat? Kita nampak dia tak ada bagus, dia bagus dalam bilik je. Dah semayang pun tak bagus dia, dah bagus. Bagus dia. Cuba cek tengok apa masalah anak kita. Yang sanggup memperdagang tubuh dia. Kalaulah Nabi melihat, bahkan Nabi tahu apa terjadi pada umat dia. Betapa sedihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada kalangan kita orang baik insya-Allah. Tapi di luar sana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat sedang semakin hari semakin rosak. Orang tua dengan gaya tuanya, orang muda dengan gaya mudanya, budak-budak dengan budak-budaknya. Ada seorang followers Insta famous, nama Cuki ke Ciko? Coki. Apa nama? Apa budak? Nama apa, Mak? Tu nak lari tu. Nama apa tu yang popular tu? Coki ke Ciko? Saya lupa nama budak tu sebab budak sangat. Ada yang taksub pada budak ni, orang Melayu ni. Taksub sampai dia letak Coki macam Tuhan dia dah. Ni orang Malaysia tu, tamu Allah SWT yang berlaku depan kita. Maka Nabi Muhammad SAW tak meninggalkan kita banyak harta benda. Nabi kata, taraktu fi lan in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wa fi riwayatin wa itrati. Aku tinggalmu dua perkara je. Pada orang Mekah, orang Madinah, orang Teluk Intan, orang Manjoy, orang Pahang, dua benda ni orang Islam kena pegang. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah bagi manual kepada kita Al-Quran. Allah bagi tukang penerang dia Rasulullah, iaitu Al-Hadis Nabi SAW. Tapi kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan hadis Nabi SAW. Baca Quran pun kita tak nak, tuan-tuan. Baca Quran pun tak nak. Sedangkan Quran ni semua apa yang kita nak ada belaka dalam Quran. Apa yang Islam ajar dalam muamalah dalam keluarga, suaminya macam mana, anak-anaknya macam mana, isterinya macam mana, semua diterang belaka. Tanggungjawab suami kepada isteri, tanggungjawab isteri kepada suami, tanggungjawab anak-anak kepada suami, anak-anak kepada ayah, anak-anak kepada mak, semua lengkap. Tapi ikut tak? Tak ikut. Tak kot cetong kita. Semalam ada orang tanya pada saya tentang duit simpanan dia 5.8 ke dia saja je nak tag kita. Saya tanya duit ni duit apa cash ni? Dia kata duit EPF. Betul gamaknya. Mungkin di kalangan kayangan-kayangan ni lah. Maka tuan-tuan macam Allah SWT, saya kira lah isteri dapat banyak ni, mak dapat banyak ni, mak dapat 1 juta lebih, isteri dapat dekat 900,000. Ada orang perempuan komen, dia kata, oh sikit sangat isteri dapat. Tak adil macam ni, tengkorak kamu. Bukan isu tak adil makcik. Isu tu Allah tetapkan. Anak lelaki dapat banyak ni, anak perempuan banyak ni, mak banyak ni, isteri banyak ni. Dia tak boleh kata tak adil. Kalau kata tak adil boleh tahap murtad tu. Mengingkari faraid tu, habis dia.
Saya terang balik, sebab ibu melahirkan, ibu mengandungkan. Mu bukan melahirkan dia, mu hanya datang selepas dia dah besar. Contohlah hujah macam tu. Hakikatnya kita nak sebut tuan-tuan macam Allah, masyarakat kita macam itulah yang banyak. Maka tuan-tuan macam Allah SWT, saya pesan diri saya dan diri tuan-tuan, jadilah seorang da'i tuan-tuan. Bukan masuk tak jadi PU, tak jadi ustaz, jadi da'i. Da'i ni apa dia? Penyeru. Kalau kita lagi berpegang dengan konsep jangan jaga tepi kain orang, macam itulah masyarakat kita akan terjadi. Saya masa saya kecil tahun 90-an, awal 90-an, mak saya Syarifah Maznah Almarhumah, mak saya macam mak tuan-tuan lah, macam tuan-tuan lah, yang sangat cakna pada anak dia. Balik lewat dia pukulnya, balik lewat kenalah beletir, torture, macam-macam kena kita. Tapi anak-anak kita sekarang, saya pernah pukul seorang kawan saya. Dia ni cucu kepada best friend mak saya. Punya hebat mocik ni, pertamanya dia datang serang saya. Serang, dia kata, mu ni keri jahat ni, pukul cucu aku ni, aku nak khabar pada makmu. Saya khabar lah. Saya kata cakap lah. Oh, punya something nah, waktu tu saya ingat dia tak khabar. Dia khabar sungguh. Khabar ni maksudnya cakap. Dia cakap sungguh kepada mak saya. Kita pun balik lambat main bola. Biasalah pemain kebangsaan baluk ketika tu. Balik pukul 7. Kambing nak masuk kandang ayam. Kita bawa balik. Mak ni tunggu depan pintu dengan penyapu, bukan rotan, penyapu terus. Arwah mak saya ada jantung sakit, dia ada sakit hati, bukan sakit hati tu, penyakit hati. Dia juga ada kencing manis. Tuan-tuan, dia boleh lompat. Saya tu, dia boleh lompat. Patut ada 3 anak tangga, dia kena turun. Dia punya marah dan malunya sebab anak dia pukul cucu kawan dia. Dia terjun, dia kejar saya juga. Tapi sebab kita tahu sendiri, kalau jiran bagi tahu, kita yang serang jiran tu. Kamu tak kenal anak aku lahirkan dia, kamu jangan kacau anak aku. Tu kita cakap. Bukan di kampung pisang ni, kampung durian. Ni keadaan. Disebut nama Allah, dia kejar saya. Saya walaupun ganah ketika tu, dia kejar saya lari. Tapi saya tahu dia sakit sebab setiap bulan saya akan naik bas dengan dia, jalan kaki sampai ke Jalan Besar, naik bas pergi ke Kuantan ambil ubat setiap bulan. Mak saya hidup dengan ubat. Dia kejar saya, nampak dia menggah. Saya berhenti, saya patah balik. Bapa ni kenapa? Why? Kenapa Umi? Tak ada benda, dia kata. Dia pegangnya saya, rupanya dia perangkap saya dah. Dia pegang kelepur. Dia pukul dengan penyapu tu. Bapalah mu jahat sangat, bapa mu jahat sangat. Dia pukul. Main di tengah semayang. Kita lari tempat paling strategik untuk bawah katil. Diangkatnya katil tu kuat benar mak saya. Dia dijolok keluar. Selagi tak keluar, selagi tu dijoloknya. Orang zaman dulu cakna pada anak orang lain, tuan-tuan. Bukan setakat anak dia cakna, anak orang lain dia cakna. Dia tegur. Tengok ni sepasang naik motor, tuan-tuan berhenti sekejap tanya, ni kahwin belum? Cukup tanya tu je. Kalau dia kata dah, cakap alhamdulillah. Kalau dia kata belum lagi, tolong asingkan. Jangan suruh perempuan tu naik kita pula. Suruh dia balik. Escort dia balik. Kita ada kekuatan dan kena munculkan balik keizahan ini. Tapi alangkah malangnya orang sekarang takut. Yang menegur itu ditegur balik. Kita tegur, kita kena tegur. Tak. Contoh, saya pernah kecam satu kumpulan BTS, kumpulan K-pop namanya Beruk Ternak Circus, BTS. Hebat ke BTS ni? Hebat. Kumpulan K-pop paling popular di dunia. Dia punya followers ratusan juta. Dia punya peminat ratusan juta. Dan memang orang gilakan dia. Siapa yang gilakan dia ni? Budak-budak umur 12, 13, 14, 15. Majoritinya perempuan. Saya pernah kata waktu kerajaan nak jemput dia datang ke Malaysia untuk menghidupkan tahun melawat Malaysia sebelum Covid ni, saya kata seolah-olah kita nak menjemput setan mari ke Malaysia. Saya sebut kalimah setan tu saja. Saya tak pernah mendapat satu liputan yang paling banyak sekali selepas saya menang PU itu. Lepas tu lama orang tak meliputkan saya. Sekali saya dapat
Iputan datang daripada Indonesia. Seorang penceramah nama P.U. Said. P.U. Said mengatakan kumpulan BTS setan. Betul, boleh Google dalam YouTube. Sampai ke Korea. Sampai Korea muka saya. Waktu tu saya ni antara minat saya raut lidi. Saya berjaya menyiapkan penyapu lidi. Saya pegang penyapu sebelah, pisau sebelah. Gambar ni dia tunjuk kat Korea. Dia kata tengok ni penceramah Malaysia kata BTS setan. Sampai ke Indonesia, Korea, Malaysia, so kira memang saya kena serang rapat ke dinding, tuan-tuan. Yang paling dahsyat sekali daripada Saudi pun hantar WhatsApp kat saya. Dia kata hal anta kulta, cakap Arab, tuan-tuan. Peminat BTS orang Arab tu sebab Saudi jemput BTS mari ke Jeddah untuk buat persembahan di sana. Yang pergi semua pakai jubah macam kita ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nampak keadaan ni suasana yang berlaku pada kita, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Loceng dah berbunyi, itu bermakna sikit lagi kita akan habis. Jangan risau. Tuan-tuan akan tengok saya makanan bau belakang. Baik. Yang kedua, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita juga berada pada marhalah akhir zaman. Buktinya sebanyak banyak fitnah yang sedang berlaku. COVID-19 ni juga salah satu fitnah yang Allah berikan kepada kita. Fitnah ni ujian. Nak tengok iman kita sejauh mana. Waktu awal-awal PKP, ingat tak? Surau kena tutup. Lepas tu dibuka pula bagi jemaah, iaitu jawatan kuasa saja boleh semayang. Waktu tu semua orang menangis kata munafiklah kami. Ada yang kata kafir tu. Kafirlah kami tak pergi semayang. Oh seronoklah ahli syurga. Dia pelinya pula jawatan kuasa surau. Ada pula jawatan kuasa surau malah pula pergi. Siap hantar WhatsApp, siapa nak pergi cakap tangan. Ni bagi nak pasti tak nak pergi. Ada juga. Kemudian dibuka sikit, ramai sikit boleh masuk. Kemudian negeri Perak membuka peluang surau-surau buat solat Jumaat. Tapi tuan-tuan perhati tak betapa ramai juga orang tak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling dahsyat, mereka melupakan terus hukum hakam solat Jumaat. Jangan dia berlewak, berkeliaran pergi makan kedai mamak, minum makan capati, minum ABC, sampai seolah-olah dia kata Jumaat macam hari biasa, macam solat zuhur biasa. Jumaat, waktu khutbah Jumaat hukumnya haram, tuan-tuan macam Allah SWT. Walaupun sah jual beli tersebut, hukumnya haram. Terutama orang lelaki lah, orang perempuan tu lain, orang lelaki tu. Tapi kita tak kisah. Allah mendatangkan COVID-19 sebagai fitnah kepada kita, nak kebergantungan kita pada Allah setakat mana. Ke bawah duli Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah, dalam satu video yang saya share, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, bagaimana dia pesan pada rakyat dia, patuh kepada perintah Allah, taat kepada Allah, banyak doa kepada Allah, zikir kepada Allah, sampai diperintahkan pegawai agama untuk buat doa-doa ringkas tetapi warid untuk rakyat baca. Tengok kebergantungan dia dengan Allah SWT, maha tinggi sungguh. Dan dia kata kita kena ada perbezaan antara orang kafir dengan orang Islam dalam mendepani COVID-19. Kita dah terus kita putus asa. Saya nak bawa cerita kepada tuan-tuan pada zaman Nabi Allah Musa AS. Satu hari Nabi Musa bawa kaum dia pergi ke satu padang yang luas untuk salat istisqa, minta hujan. Kita tak payah minta hujan di Perak ni, hujan saja-saja. Hujan turun, nak di lembah Kinta tu, belah sana memang hujan, tiap-tiap petang hujan. Lepas hujan, petang, mesti petang hujan. Apa ribut sekali Allah SWT datang. Bila mana dia berdoa kepada Allah lepas solat istisqa. Solat istisqa ni mesti solat sunatnya tempat lapang, bukan dalam masjid, bukan tempat tertutup, tempat lapang. Bawa semua ahli keluarga kita daripada rumah, anak-anak kecil bawa semua. Itu sifat solat istisqa. Maka dia berdoa kepada Allah, ketika tu hujan tak turun walaupun setitik. Pelik Nabi Musa, sebab Nabi doa ni tak dapat. Maka Allah kata, wahai Musa, aku sekat hujan daripada turun disebab dalam kalangan kamu ni ada seorang yang melakukan dosa secara sendiri-sendiri, personal dosa, dan dia tak bertaubat kepada aku, sebab tu hujan tak turun. Maka Nabi Musa tidak dikhabarkan nama orang tu, tapi Nabi Musa sebut, wahai fulan, wahai kaumku, Allah berfirman kepadaku, hujan ditegah turun sebab di kalangan kita ada orang buat dosa pada Allah. Tolong keluar daripada kumpulan kita ni, moga hujan turun. Ketika tu hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hujan masih tak turun lagi. Duk tunggu, tak ada orang keluar.
Orang yang mendengar kalam Nabi Musa tadi, dia pun kata seolah-olah kalam itu dituju padaku. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepada Allah, aku berampun kepada Allah. Ya Allah, jangan khabarkan kepada Musa tentang sifat dosa yang aku buat. Tolong jangan khabar. Tengah Nabi Musa tengok siapa nak keluar ni, tiba-tiba hujan turun selebat-lebatnya. Nabi Musa jadi pelik. Dia kata, Ya Rab, tak ada orang pun keluar lagi ni, kenapa hujan turun pula? Dia kata, sungguhnya hamba ku tadi telah bertaubat kepada aku. Itu sebab tuan-tuan, kemungkinan COVID-19 ni datang, sama ada itu konspirasi, itu suku hal. Nak sebutnya dosa kita banyak. Dosa banyak. Buka TV buat dosa, buka radio dosa, Facebook dosa, duduk dengan kawan dosa, banyak dosa. Bila banyak dosa, saya yang paling banyak sekali dosa ni, sebaik-baik orang berdosa, orang yang bertaubat, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seorang pernah bertemu dengan Sayyidina Ali dalam mimpi dia. Dia kata, kalaulah tidak ada orang yang mohon ampun kepada Allah setiap malam dalam salat tahajud dia, pasti Allah telah menghancurkan kalian. Itu zaman Nabi Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali, bukan Nabi. Zaman Sayyidina Ali. Zaman kita sekarang, kalau tidak ada orang soleh macam tuan-tuan, pastinya kemurkaan Allah sangat besar dikenakan kepada kita, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keberkatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kes sekarang ni, tangga 600. Semalam turun 601, ini naik balik 685. Gitulah naik turun. Tapi orang kata jangan risau Ustaz, sebab berlaku di Sabah. Kita risau kita kat sana ramai. Saudara kita orang Islam ramai kat sana. Tapi ini, walaupun WHO mengatakan mungkin makan masa sehingga 4 tahun. Bayangkan kalau 4 tahun jarak sosial macam ni dah jadi norma baru. Tu sebab ada teori konspirasi mengatakan ini bukan norma biasa. Ini norma dicipta oleh Dajjal, laknatullah. Allahu a'lam. Kita cakap Allahu a'lam. Tak tahu betul ke tak. Tapi kalau betul lah, kita dah bersiap sedia dengan pembacaan Al-Kahfi, dengan sabit kita iman kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Tapi jumlah dengan kiamat memang tak jauh sangat dah, tuan-tuan. Dalam tempoh saja tak kurang 600 para ulama telah meninggal dunia. 600 orang. Dan ulama yang besar-besar belaka. Maka kita tinggallah ustaz-ustaz cak ayang macam saya bukan ulama. Tinggallah orang-orang yang tak baik. Yang ni kita paling risau sekali. Doa tak mustajab. Doa pada Allah, Allah tak dengar. Maka kemungkinan doa daripada tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mendengari dengan asbab amalan yang tuan-tuan buat. Yang terakhir sekali, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, semoga dengan kita mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan simpanlah azam yang tak pernah pergi ke Masjidin Nabawi, tak pernah pergi bertemu dengan Rasulullah di kuburnya lagi. Simpan azam, simpan duit untuk pergi buat umrah. Ustaz Aslan ada, Asriza servisnya TikTok. Bukan saya nak kempen dia malam ni, servisnya TikTok. Tak, bagus. Cuma sekarang ni 19 ni kita kena buat bertenang dulu lah. Saya nak cerita sedikit pengalaman. Kalau kita pergi ke Masjidin Nabawi, masuk daripada Babus Salam tersebut, pintu yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man zara qabri, saya wajabat lahu syafaati, wajib pada dia dapat syafaat daripada saya. Wajib dapat. Dan kalau macam lagi ustaz macam mana, duit pun tak ada, makan pun tak cukup, jangan risau, Nabi bagi lagi tip pada kita. Siapa yang menjawab azan, lepas orang azan dia jawab, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqama mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nabi kata, wajabat lahu syafaati, wajib dia juga dapat syafaat daripada aku. Saya tak reti ustaz, doa tu panjang sangat. Don't worry, be happy. Kata Imam, seorang ulama kata, Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi, bab selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selawat kepada aku 10 kali, Allah akan bagi kepadaku untuk membebaskan diri daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala. Moga kita tergolong di kalangan orang yang cinta pada Rasulullah dan ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali, ni akhir betul ni, bersama dengan kereta saya tu, kereta pinjaman tersebut, kereta itu dalam tu ada kokotin, ratah saja pun sedap. Produk saya sendirilah bersama dengan isteri yang tercinta.
kita buat produk namanya koko tin. Koko ekstrak buah tin. Ada kata tamar koko ada, tak nyo koko ada, macam-macam lah. Ni kita buat koko tin. Kelebihannya 90% review yang kita dapat sangat baik untuk tuan-tuan yang ada masalah sembelit. Sembelit, anak kita sembelit ke tuan-tuan sendiri sembelit, sangat baik koko tin ni untuk tuan-tuan minum. InsyaAllah 3 kali minum kita kira mudahlah untuk buang air besar, insyaAllah. Buktinya banyak. Tuan-tuan boleh tajuk kepada fanpage Kokotin, fanpage Kokotin view ataupun testimoni yang kita letakkan. Kalau berminat boleh dapatkan kat kereta saya, dapatkan makanan kat situ dan terus pulang ke rumah selepas solat isyak nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.